Setelah Abang Malik sebagai manager kumpulan opera sekitar 1988 hingga 1990, Abang Malik pun akhirnya meletakkan jawatan. Dan Alhamdulillah, secara tiba-tiba sahabat kami yang dah biasa dengan opera ni daripada zaman Ventura sampai opera menawarkan diri untuk menjadi manager kepada kumpulan opera. Beliau adalah sahabat karib kami yang kami panggil Abang Lan. Siapakah dia Abang Lan ni? Ini kisahnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua subscribers dan penonton-penonton channel Zam Metal Zone X-Ray TV. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya jugalah pada semua. Okey, dan saya juga nak mohon maaf sebab agak lama juga saya tak ke udara menyambung video-video yang ramai juga yang menunggu. Banyak yang mesej pada saya yang bertanyakan tentang kisah sambungan Memory Rockers dan kisah-kisah band-band yang biasanya saya share lah. Okey, jadi di sini saya nak mohon maaf kerana sebenarnya pada sekitar bulan Ramadan dan juga bulan Syawal memang saya agak kesibukan sikit lah. Sibuk dengan macam-macam urusan lah bulan Ramadan kan, faham lah kan, kita berpuasa. Jadi dengan kesibukan bulan puasa, lepas tu bila dah habis puasa, beraya pula lah. Jadi sibuk dengan raya pula, undangan sana sini, jiran, sahabat, saudara, macam-macam kan. Okey, jadi kesempatan ni saya nak ucapkan selamat Hari Raya dan mohon maaf pada semua, selamat Hari Raya. Okey, jadi macam ni, kisah kali ni saya akan menyambungkan tentang kisah Memory Rockers episod kelima. Di mana Memory Rockers episod kelima ni saya nak kita ke belakang sikit supaya semua ingat lagi. Di mana saya bermula pada tahun 85-86 macam tu dengan band yang bernama Ventura, iaitu singkatan atas nama Banda Tun Razak, dengan manajernya Uncle Rasul. Ya, semua ingat lagi siapa yang follow kisah Memory Rockers saya ni tahulah kan. Okey, Uncle Rasul yang menjadi manajer pertama dalam sejarah hidup band kami lah, Ventura ni, iaitu Ventura itu ialah singkatan kepada Banda Tun Razak ya. Okey, kemudian pada tahun 88 Uncle Rasul telah letak jawatan sebagai manager, dia dah tak tahan, semua orang tahu. Kemudiannya disambung oleh abang sepupu saya lah, iaitu Abang Malik. Abang Malik sambung sebagai manager Ventura, sehinggalah kami bertukar, Ventura dibubarkan dan disambung dengan band yang bernama Opera. So selama hampir 3 tahun juga Abang Malik ni menguruskan opera dengan sangat baik ya. Macam-macam memori opera dengan Abang Malik ya, sebagaimana yang saya dah sharekan di video-video yang lepas. Abang Malik ni dia seorang pemandu yang hebat ya. Dia reverse kereta pun laju macam 50-60 km macam jalan ke depan, sebab dia memang expert dalam pemanduan. Okey, so sehinggalah ke tahun 1990, lebih kurang macam tu, lebih kurang hampir 3 tahun juga Abang Malik menguruskan Ventura sekejap, kemudian opera agak lama sikit. Jadi keseluruhannya saya boleh katakan dalam 2 tahun lebih, hampir 3 tahun lah. So apabila Abang Malik dah letak jawatan, kami tak ada manager. Tetapi kebetulan pada waktu tu, macam mana yang saya beritahu pada anda semua, pada korang semua kan, sebenarnya opera dan Ventura ni, kami ni mendapat sokongan yang sangat baik daripada
jiran-jiran, daripada kawan-kawan setempat, daripada saudara mara saya, pakcik makcik saya, sepupu-sepupu saya dan semua kawan-kawan. Banyak orang support kami lah, terutamanya, dan juga orang-orang di Bandar Tun Razak pun banyak yang support kami waktu tu. Jadi apabila dah tak ada manager ni, alhamdulillah seorang sahabat kami yang kami panggil abang, dia seorang abang lah. Maksudnya dia lebih tua daripada saya dan juga kami semualah. Dalam geng kami tu pun boleh katakan dia yang paling otai lah, orang cakap otai sekali lah. Beliau adalah Abang Lan, nama dia. Okay, Abang Lan ni, untuk pengetahuan korang semua, Abang Lan ni sebenarnya dia ni dah macam, walaupun kita ni sahabat je, duduk di kawasan perumahan yang sama. Abang Lan ni tinggal di Taman Jaya juga, di Bandar Tun Razak, berdekatan dengan rumah saya jugalah, di Bandar Tun Razak. Jadi Abang Lan ni pun dia memang mengikuti band kami ni daripada band Tura sampailah band Tura dibubarkan. Abang Lan pun follow kami juga, pergi jamming apa semua Abang Lan ikut, pergi makan apa semua Abang Lan ada. Abang Lan ni boleh katakan macam, orang cakap apa, macam personal advisor lah orang cakap. Macam pembantu personal kan untuk opera dan band Tura ni. Jadi bila manager dah tak ada, Abang Lan pun menawarkan diri dia, dan kami pun ada juga mengajak Abang Lan untuk offer dia lah untuk DJ manager, dan dia pun memang berminat. Jadi Abang Lan pun teruslah menyambung jawatan sebagai manager untuk kumpulan opera yang dah ditinggalkan oleh Abang Malik. Jadi Abang Lan ni macam mana saya beritahu tadi, dia adalah jiran di kawasan perumahan kami di Taman Jaya. Dia tinggal di Lorong Jaya 9 lah, di Bandar Tun Razak Ceras. Jadi Abang Lan ni menguruskan kami macam biasalah. Jamming, pergi sana, pergi sini, semua Abang Lan. Abang Lan ni dia tak ada kereta. Dia tak ada kereta waktu tu lah. Jadi perjalanan kami ke mana-mana pun memang kami ni menaiki bas. Kami menaiki bas waktu tu yang popularnya bas mini lah. Jadi kami naik bas mini 36, pergi ke KL, pergi jamming apa semua dengan bas. Bayangkanlah waktu tu saya bawa gitar bass saya. Saya dah ada gitar bass elektrik waktu tu. Dengan bawa gitar bass tu dengan menggunakan bag aja. Tak ada gitar bass punya bag pun saya tak ada. Bayangkan guna bag biasa dengan body semua dalam bag tapi kepala keluar. Naik bas mini, bayangkan waktu tu macam mana. Sebab zaman tu memang kita bukan sesenang zaman sekarang lah. Jadi ke mana-mana pun dengan bas mini. Tapi keseluruhan perbelanjaan semua ditanggung oleh Abang Lan. Baik daripada tambang bas, pergi ke mana-mana, pergi balik, makan, minum, latihan, muzik, semua Abang Lan yang tanggung. Jadi kami ni amat bertuah lah sebab mendapat manager-manager yang sangat, orang cakap apa, membantu, sangat menolong kami lah. Macam yang pertama sekali Uncle Rasul, kemudiannya Abang Malik yang sangat membantu dan menolong dengan ikhlas. Kemudian disambung pula dengan Abang Lan. Abang Lan pun seorang sahabat, seorang abang pada kami semua yang sangat membantu lah, yang sangat ikhlas membantu opera demi untuk memperjuangkan muzik kami, kumpulan kami iaitu opera waktu tu. So waktu tu opera masih bersama-sama dengan anggota asal iaitu saya sebagai pemain bass, Ada pemain drum, Izzat sebagai penyanyi vokalis dan Ajin sebagai pemain gitar. Kami 4 orang saja, okey. So di waktu itu seingat saya kami pernah juga dilamar oleh syarikat Karya Muzik. Karya Muzik ni diterajui oleh saudara Ruslan Mamat. Dia juga Ruslan Mamat ni dia juga menandatangani kontrak dengan kumpulan Utopia pada waktu itu, Karya Muzik ni. Sekarang Ruslan Mamat pun telah meninggal dunia. So harap kita semua boleh sedekahkan Al-Fatihah untuk Abang Ruslan Mamat. Dan juga kami bersama Abang Lan ni memang dijaga dengan baik segala-galanya. Walaupun Abang Lan tak ada kenderaan, tapi segala
segala-galanya untuk kesenangan kami memang dijaga dengan baik. Abang Lan ni dia jaga kami betul lah. Segala-galanya walaupun tanpa kenderaan tapi Abang Lan akan pastikan kami semua okey. Kalau contohnya susah sangat, contohnya bas tak ada ke apa ke, kami naik teksi. Semua Abang Lan bayar pun semuanya. So sebagai pengurus kumpulan opera. Okey, jadi Abang Lan ni pun dia bersama opera lebih kurang 2 tahun lebih juga, lebih kurang. Dalam 2 tahun lebih, 3 tahun lebih kurang. Pada tahun 90 Abang Lan mengambil alih sebagai pengurus kumpulan opera daripada Abang Malik daripada tahun 90 sehinggalah hampir tahun 93 saya ingat, lebih kurang macam tu. Boleh katakan hampir 3 tahun jugalah Abang Lan ni menjadi pengurus kumpulan opera. Dan pada ketika itu juga sekitar tahun 90 saya rasa, lebih kurang 91 ke macam tu, 92. Bukan, sekitar tahun 92. Opera bertukar pemain gitar, iaitu Ajin sudah tidak menganggotai opera. Ajin telah pulang ke kampung. Kampung Ajin di Kampung Pantai di Negeri Sembilan. Okay. So Ajin dah tak main dengan opera, dia dah pulang ke kampungnya. Dan tempat Ajin diganti oleh seorang pemuda yang macam ala-ala muka-muka Chinese. Dia macam muka bangsa Cina, tapi dia sebenarnya Melayu. Nama dia pun kita panggil Acong. Acong ni seorang pemain gitar yang baik, dan dia juga boleh main three-piece lah. Three-piece ni maksudnya satu gitar, satu bass, satu drum, vokalis. Tak pakai 2 gitar, 1 gitar saja. Dan Acong ni pun sangat bagus. Waktu tu kalau ikutkan dari segi muzik-muzik yang banyak opera main waktu tu, saya mulakan dengan kalau muzik Melayu lah. Kalau muzik Melayu, kami banyak memainkan lagu-lagu yang heavy metal lah. Kami ni dah ke arah heavy metal dengan speed metal waktu tu. Jadi opera dah banyak main lagu macam Rusty Blade, ada 1-2 lagu May. Tapi Rusty Blade agak banyak jugalah, macam lagu Wira, lagu Ikra Pewira, lagu-lagu slow Rusty Blade, Penantian, Tercipta Kasihku. Banyak jugalah lagu-lagu Rusty Blade yang kami main untuk lagu Melayu. Untuk lagu Inggeris, kebanyakannya lagu Melayu ada satu lagi kumpulan Crossfire. Kumpulan Crossfire kami ada biasa mainkan 2-3 lagu. Lagu slow dia reality dan fantasi. Kalau untuk lagu heavy Crossfire, kami ada main lagu Hidup Satu. Hidup Satu ni dia ala-ala speed metal sikit. So untuk lagu Inggeris, waktu tu kumpulan opera kami banyak memainkan lagu-lagu Inggeris yang ke arah heavy dan speed. Antaranya kami banyak main lagu Halloween, lagu Ride the Sky, I Want Out, Future World, Forever and One, A Tale That Wasn't Right. And then untuk lagu Loudness, kami banyak juga main lagu Loudness, macam lagu Demon Disease, 25 Days, Heavy Chain, Let It Go. Banyak juga lah lagu-lagu Loudness yang kami main, lagu-lagu yang speed. Kemudian ada beberapa lagi lah lagu-lagu band-band Inggeris macam lagu Iron Maiden tu memang biasa lah. Dia waktu tu kan memang zaman dia lah. Okey, jadi berbalik-balik pada kisah Abang Lan sebagai manager ni. Abang Lan menjalankan tugasnya dengan baik, sangat baik. Sekitar hampir 3 tahun juga, sekitar tahun 1990 hingga hampir 1993 saya rasa, lebih kurang macam tu. Jadi syukur Alhamdulillah, dan kami semua pun amat berterima kasih dengan 3 manager ni. Uncle Rasul, manager Bentura, Abang Malik, manager Bentura dan juga opera, Abang Lan, manager opera, 1990 hingga 1993 macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi selepas Abang Lan meletakkan jawatan pula, Abang Lan pun lama kelamaan dia pun letakkan jawatan. Kami masih nak teruskan lagi perjuangan kami, tapi Abang Lan pun cakap dia pun dah, apa orang cakap, yelah dia pun rasa nak stop lah kan. Jadi dia
cakap dia berniat untuk nak berhenti daripada menjadi manager kumpulan opera. Jadi waktu tu saya tak ingat dari mana saya kenal seorang perempuan, seorang boleh katakan seorang awek sebab dia ni belum kahwin lagi, dia muda dan dia kebetulan memang boleh katakan anak orang berada lah. Dia tinggal di Selayang dan dia yang menyambung legasi manager untuk kumpulan opera ni sekitar tahun awal 93 sehinggalah ke tahun 1995. Okey, kisah beliau ni, siapakah beliau ni? Ini saya rahsiakan dulu kerana saya akan sambung kisah kesinambungan opera di bawah manager-manager yang saya sebutkan tadi dengan manager baru. Manager baru ni ialah seorang anak dara, seorang gadis yang muda, umur dia sekitar saya rasa 18-19 kot waktu tu. Tapi dia ni anak orang berada dan dia mempunyai aset lah. Dan ada perniagaan ayah dan juga yang dia buat. Jadi dia senang cakap, dia berminat dengan kumpulan rock dan dia nampak kami dan dia offer diri dia untuk jadi pengurus kami. So itu akan saya sambung dalam episod Memory Rockers episod yang ke-6. Jadi sekian dulu untuk Memory Rockers episod ke-4 bersama manager Abang Lan. Sekitar 1990 hingga penghujung 1992, hampir 1993. Abang Lan manager opera yang kedua. Okey, so terima kasih semua yang menonton. Kepada yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kepada yang menonton dan belum subscribe, boleh tekan button subscribe dan tekan butang loceng supaya setiap kali video yang saya masukkan anda akan dapat notifikasi lah. Okay? So terima kasih semua. Assalamualaikum.